Budaya dan keharmonian dalam kepelbagaian kaum di Malaysia. Keunikan Malaysia dalam kepelbagaian kaum sering menjadi pujian oleh negara luar. Dari perspektif luar, ia mungkin mustahil untuk mencapai keharmonian dalam kepelbagaian kaum kerana budaya dan bahasa yang berbeza. Namun, Malaysia mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, di mana ia kaya dengan pelbagai budaya, bahasa, adat rezam, agama dan latar belakang. Semua ini tidak dapat dicapai tanpa usaha dan perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan kita yang mewujudkan keharmonian dan kesepaduan dalam kepelbagaian kaum. Kita akan melihat tentang ringkasan pelbagai budaya dan kaum di Malaysia. Selain daripada kaum-kaum utama yang ditunjukkan, Malaysia juga mempunyai kaum lain seperti kaum Iban, Ski dan ramai lagi. Jadi sekarang kami akan menjelaskan dengan lebih lanjut tentang budaya dan keharmonian dalam kepelbagaian kaum di Malaysia. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nama saya Desmond dari kumpulan 3 bersama dengan ahli-ahli kumpulan saya, Karina, Cynthia dan Norisa akan membentangkan tentang budaya dan keharmonian dalam kepelbagaian kaum. Seperti yang sedia dimaklum, Malaysia merupakan negara yang amat unik di mana ia terdiri daripada pelbagai kaum seperti kaum Cina, India, Melayu, Iban, Bidayuh dan sebagainya. Gambar itu menunjukkan peratusan warga negara Malaysia mengikut kumpulan etnik. Jadi yang pertama ialah Bumiputera yang memiliki 69.7%, diikuti dengan Cina 22.5%, India 6.8% dan lain-lain 1%. Jadi pada mulanya, perbezaan warna kulit merupakan cabaran yang besar untuk Malaysia dalam memajukan negara dan keharmonian. Namun sekarang, Malaysia telah merupakan sebuah cabaran tersebut kepada sebuah perubahan yang besar dalam sejarah di mana semua masyarakat Malaysia yang berbilang kaum hidup secara aman dan harmoni. Okay, thank you Desmond.
Seperti yang kita tahu, Malaysia ialah sebuah negara berbilang kaum yang hidup dalam keadaan aman dan damai. 3 kaum yang utama di Malaysia ialah Melayu, Cina, dan India. Untuk slide ini ialah sejarah kaum Melayu. Melayu merupakan kaum terbesar dengan membentuk 54% daripada penduduk Malaysia. Melayu adalah satu kaum yang beragama Islam dan berbahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Kaum Melayu juga mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam arena politik di Malaysia. Slide seterusnya ialah sejarah budaya kaum Cina dan India. Kaum Cina pula mewakili 25% daripada penduduk Malaysia dan tinggal di bandar-bandar besar di pantai barat Semenanjung. Kebanyakan kaum Cina beragama Buddha, Taoisme dan atau Kristian, berbahasa Mandarin, Hokkien, Hakka, Cantonese atau Teochew dan lebih dominan dalam bidang ekonomi. Bagi kaum India pula membentuk 7.5% daripada populasi. Kebanyakan beragama Hindu bertutur Tamil, Malayalam dan Hindi. Selain itu, terdapat juga kaum Sikh, Sirani atau Eurasian dan kaum Bumiputera yang lain. Slide seterusnya ialah sejarah kaum budaya yang di Sarawak. Kaum Bumiputera yang terbesar di Sarawak ialah Iban dengan 600,000 orang. Mereka tinggal di rumah panjang dan menetap di sepanjang Sungai Rajang dan Sungai Lupang. Bagi orang Berdayuh pula, seramai 170,000 orang tinggal di barat daya Sarawak. Dahulunya, mereka merupakan pengumpul hasil hutan, hidup berpindah randah dan bercucuk tanam, tetapi kini sudah diserapkan ke dalam kehidupan moden Malaysia. Apakah anda mendengar apakah arti budaya? Di sini saya akan menerangkan apakah arti budaya. Kebudayaan di Malaysia ini adalah sebuah negara yang berbilang bangsa, agama, budaya, kaum dan sebagainya yang itu secara aman dan damai. Jarang sekali kita mendengar di negara Malaysia ini dalam pergaduhan, pemusuhan, berpecah belah dan sebagainya yang menyebabkan negara kita berkucar kecil. Tetapi, adakah anda tahu di Malaysia ini diutamakan adalah negara ataupun budaya Cina, India dan Melayu yang terbesar di Malaysia. Budaya ini juga adalah satu tingkah laku sosial dalam norma di negara kita. Budaya ini juga boleh dianggap dalam satu konsep utama iaitu antropologi. Budaya ini juga boleh dibentuk dari segi pelbagai aspek seperti seni, muzik, agama, regional dan aspek teknologi seperti peralatan, alat, masakan, pakaian dan sebagainya. Budaya ini juga boleh dibagi dalam satu kumpulan adat, tradisi dan nilai masyarakat dalam kumpulan etnik dan negara. Dan budaya ini juga adalah satu pengetahuan dari masa ke semasa. Yang pertama adalah budaya masyarakat Melayu. Sering kali kita mendengar budaya masyarakat Melayu di Malaysia ini. Budaya masyarakat Melayu ini yang diamalkan yang berada di Malaysia ini adalah satu amalan hidup yang perkembangan seperti syasiah, akal, budi, semangat, usaha dan sebagainya. Budaya Melayu ini juga yang berasal dari beragama Islam, yang berbahasa Melayu dan sebagainya. Di sini kita boleh dilihat dari segi budaya iaitu masakan orang Melayu. Masakan orang Melayu diutamakan adalah satu contoh yang saya boleh beri iaitu nasi lemak.
Nasi lemak ini adalah jenis makanan kegemaran orang Malaysia, bahkan orang di luar Malaysia pun yang sering makan makanan ini. Nasi lemak ini adalah dibuat ataupun dimasak menggunakan santan kelapa untuk menambahkan rasa lemaknya, dan juga dicampur menggunakan daun pandan untuk menambahkan aromanya. Nasi lemak ini juga dicampur dengan lauk yang pelbagai, iaitu telur rebus, timun, ikan bilis goreng, dan sambal. Kadang-kadang di sini ataupun zaman sekarang, nasi lemak juga dicampur dengan masakan atau dihidang dengan sajian seperti ayam goreng, sotong, ikan, udang, dan sebagainya. Tetapi saya juga dicampur di dalam nasi lemak. Yang kedua yang saya pilih adalah budaya India. Yang kedua adalah budaya Cina. Budaya Cina adalah pertempatan kepada tamadun tertua di dalam sejarah. Negara China ini juga meliputi kawasan geografi yang besar yang penuh adat dan tradisi yang banyak berbeza. Budaya Cina ini juga mempengaruhi oleh tradisi yang diturun di generasi pengaruh Barat. Di sini saya menerangkan saya memilih satu budaya masyarakat Cina, iaitu makanan orang Cina. Pernahkah anda mendengar makanan ataupun kuih orang Cina, iaitu kuih bulan? Kuih bulan ini adalah merupakan sejenis kuih Cina yang sering dimakan ketika perayaan pertengahan musim luruh. Kuih ini dibuat daripada adunan manis dan memiliki inti biji yang berada di tengahnya. Tetapi pernahkah anda melihat kuih bulan ini mempunyai bentuk teratai yang berada di tengah-tengah? Bukan itu saja, makanan orang Cina ini juga mempunyai gan pan mian yang merupakan makanan masyarakat Cina. Selain itu, gan pan mian ini boleh disebut dari segi kompor. Ia juga sejenis food chow yang dimakan bersama ding bian hu. Yang ketiga adalah budaya masyarakat India. Budaya masyarakat India ini adalah negara yang kedua yang terbesar di Malaysia ini, yang penuh dengan penduduk. Budaya masyarakat India ini juga mempunyai dari segi ekonomi, mereka banyak mengeluarkan teknologi yang digunakan harian kita. Budaya masyarakat ini boleh diberi kata lain seperti tamadun India. Tamadun India ini juga boleh mengeluarkan kekayaan dari segi kepelbagaian, kebudayaan, kesenian, dan cara hidup mereka. Manakala budaya masyarakat ini juga sering disebut atau dikatakan menjadi budaya tamadun India yang sebati dari segi unsur-unsur yang mempengaruhi kehidupan seharian mereka. Di Malaysia juga, tamadun India juga mempengaruhi aspek kehidupan seperti politik, sosioekonomi, dan cara hidup mereka. Mereka juga mempunyai adat istiadat yang sangat unik dan menarik. Dari segi adat dan istiadat mereka dari segi perkahwinan, pemikiran, kepercayaan, kesenian, dan sebagainya yang mempengaruhi dari segi corak ketamadunan India. Mereka juga mempunyai perayaan, iaitu perayaan Deepavali. Perayaan Deepavali ini disambut oleh penganut Hindu yang beragama Hindu. Perayaan Deepavali ini dirayakan untuk menghapuskan segala kejahatan dan memelihara nilai-nilai murni untuk diri mereka. Perayaan ini juga diadakan sambutan untuk kejayaan melalui kuasa baik dari kuasa kejahatan. Deepavali ini juga dikenal sebagai Nakarata Chaturdashi yang berarti penewasan raksasa. Perayaan disambut
di pertengahan Oktober ataupun November. Pada hari Deepavali ini mereka menjalani mandian bunga ataupun minyak untuk melambangkan kesucian mereka. Dari segi bukan itu saja, mereka mempunyai ataupun menjalani upacara seperti mereka mengunjungi kuil di mana menyembah patung dewa Hindu dan dikalung dengan bunga. Mana ini juga menghias sekolah untuk memberi lambangan kekayaan atau menyembahkan dewa Lakshmi. Yang keempat adalah budaya masyarakat Iban. Budaya masyarakat Iban ini banyak terdiri daripada berbagai budaya, adat, kepercayaan dan kehidupan mereka di rumah panjang. Mereka ini banyak menetap di pedalaman kampung yang berdekatan dengan hutan. Walau bagaimanapun sekarang mereka kurang mengamalkan atau mengekalkan amalan tradisi nenek moyang mereka dahulu, tetapi adat dan budaya mereka masih dikekalkan sehingga kini walaupun dalam bilangan yang tidak banyak. Bukan itu saja, adat mereka juga bertujuan untuk menjaga keamanan rumah panjang, untuk membina pergaulan dan hubungan yang baik sama mereka. Di sini saya akan menerangkan perayaan Hari Gawai mereka. Budaya masyarakat Iban ini mengamal atau mempunyai perayaan Gawai yang disambut pada tarikh 1 dan 2 Jun. Perayaan ini disambut untuk menunjukkan berakhirlah menuai padi. Mereka perayaan ini berkumpul beramai-ramai untuk memeriahkan lagi acara ini dengan ataupun yang terdapat di teratai ataupun ranyai atau di negeri pokok istiadat dengan mengenakan pakaian tradisional mereka yang dipenuhi dengan manik. Ini melambangkan untuk memeriahkan kegembiraan mereka bersama mereka sendiri dengan berjumpa, dengan bersukaria sambil menikmati makanan tradisional. Mereka juga mempunyai ataupun mengamalkan ataupun mempersembahkan tarian ngajan. Di sini juga kita dapat lihat dari segi mereka juga meminum minuman arak iaitu melalui beras yang dipanggil sebagai tuak, yang melambangkan atau memberi satu maksud mendalam seperti memanjangkan umur atau memurahkan rezeki. Adalah kebudayaan masyarakat Baba dan Nyonya. Baba dan Nyonya ini keberadaan penuh di negeri Melaka yang merupakan satu-satunya kolonisis yang terbesar di masyarakat unik di setapak. Namun mereka penuh digelar sebagai diri mereka iaitu Baba dan Nyonya. Baba dan Nyonya ini adalah perarakan kerana mereka mempunyai dua budaya warisan, iaitu warisan tradisional dari seni Cina yang mempunyai pengunsur pengaruh kebudayaan Melayu. Kebanyakan mereka mengamalkan agama tradisional Cina dan Buddha, tetapi banyak juga mereka memeluk agama mereka tersendiri iaitu seperti Kristian, Islam dan sebagainya. Di sini saya akan menerangkan adat resam iaitu perkahwinan Baba dan Nyonya. Dari segi perkahwinan Baba dan Nyonya juga mengamalkan upacara dalam masyarakat Cina seperti Qiu Tao. Upacara mereka seperti Qiu Tao ini dimulakan sebagai sebelah pengantin perempuan di mana mereka perlu menghadap pintu di ruang tamu untuk memberikan satu hormati. Namun ibu bapa sebelah lelaki ataupun perempuan juga perlu memasang lilin berhadapan dengan mereka. Qiu Tao ini juga merupakan upacara untuk menyatukan di antara pengantin suami dan isteri. Bukan itu saja,
Mereka juga menggunakan kain untuk melapitkan meja yang dipanggil seperti samkai yang dikenali sebagai towi. Kain tersebut mempunyai pelbagai warna dan sulam yang sangat menarik dan dihiasi pelbagai corak lapan abadi ataupun bermaksud mewakili pelanjutan, kemewahan, kekayaan dan pengajaran yang memberi makna bagi mereka. Namun mereka juga memasang lilin ini dan dicorakkan pelbagai kepada 8 potongan digunakan untuk pasangan pengantin. Sekian, terima kasih. Bye. Slide seterusnya ialah apa keharmonian kaum. Keharmonian bermaksud keadaan yang harmoni atau kemesraan. Antara istilah yang sering dikaitkan dengan keharmonian ialah menghormati. Oleh itu, dengan saling memupuk sikap hormat menghormati antara dua pihak yang berbeza agama, bangsa dan lain, ianya akan melahirkan suasana yang harmoni. Selain itu, harmonis juga turut mengandungi beberapa unsur positif yang diterapkan kepada Modernizan pada zaman sekarang. Antaranya melibatkan unsur-unsur harmonis ialah rukun, aman dan damai. Keharmonian juga penting untuk mewujudkan perasaan cinta kepada negara dan berjiwa patriotisme. Namun begitu, keharmonian dalam negara yang berbilang kaum di Malaysia merupakan nikmat yang amat besar. Keharmonian perlunya dipandang serius oleh semua pihak sebagai tunjang dan kestabilan negara. Lepas itu, keharmonian juga hanya tercapai jika wujudnya sikap saling faham antara satu sama lain, terutamanya bagi sebuah negara bermasyarakat majmuk seperti negara Malaysia. Slide seterusnya ialah cara untuk mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum. Masa pada ini, masyarakat berbilang kaum yang tinggal di negara kita hidup aman dan harmoni. Hubungan antara masyarakat berbilang kaum seperti kaum Melayu, Cina, India, Iban ini terjalin erat dan membentuk masyarakat yang bersatu padu. Idea penubuhan Datuk bekas Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak tentang slogan Satu Malaysia telah membawa negara kita ke arah satu anjakan paradigma dan mengubah cara hidup bermasyarakat majmuk yang tinggal di negara Malaysia. Cara yang pertama ialah untuk mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum di Malaysia ialah setiap individu haruslah mengamalkan sikap tolak ansur dan saling sayang menyayangi, hormat menghormati antara satu sama lain. Setiap rakyat haruslah sentiasa mengamalkan 17 nilai murni dalam kehidupan seharian mereka. Dengan adanya sikap-sikap murni dalam diri masyarakat di Malaysia, hidup setiap masyarakat rakyat pelbagai kaum akan sentiasa aman dan harmoni. Sebagai contohnya, rumah kita mengadakan rumah terbuka sempena sesuatu perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri. Tidak seharusnya kita menghalang jiran kita walau mereka bukan seagama dengan kita dari mengunjungi kita dan meraihkan bersama. Cara yang kedua ialah mengadakan aktiviti-aktiviti yang berunsurkan kemasyarakatan dan melibatkan komiti pelbagai kaum. Ini ialah pihak sekolah merupakan penjamin masyarakat berbilang kaum yang tinggal di negara kita agar hidup dalam keadaan aman dan damai.
Seterusnya, pihak sekolah juga harus mengalahkan pemakaian pakaian tradisi kaum masing-masing semasa sambutan seperti sambutan Hari Kemerdekaan, perayaan dan sebagainya supaya masyarakat berbilang kaum di negara kita dapat merasai nikmat keharmonian dan kemakmuran hidup dalam masyarakat majmuk di negara Malaysia. Sebagai contoh, bagi kaum Melayu, mereka hendaklah memakai baju Melayu dan berbaju kurung, manakala kaum Cina memakai cheongsam dan bagi kaum India juga memakai sari. Sikap ini berjaya apabila mereka memasuki alam dewasa. Sesungguhnya, pihak sekolah memainkan peranan sangat penting dalam mengekalkan keharmonian dan kemakmuran masyarakat berbilang kaum di negara. Seterusnya, media massa juga memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan keharmonian antara masyarakat di negara kita. Hal ini demikian kerana media massa merupakan satu mekanisme dan atau alat sebaran am yang dapat menyampaikan maklumat atau kepada orang ramai dalam masa yang cepat dan singkat. Sikap mudah terpengaruh dengan media massa seperti radio atau televisyen merupakan senario yang biasa kita lihat pada hari ini. Dengan menyiarkan iklan-iklan atau cerita-cerita yang bertemakan perpaduan dan keharmonian, semangat cinta dan keamanan akan terus tersemat di dada rakyat di Malaysia. Sebagai contoh, cerita dan iklan seperti filem Papa Dum dan iklan TM yang memaparkan persahabatan antara kaum seperti kaum Cina, India dan Cina, kaum Melayu, Cina dan India. Seandainya media massa tidak memainkan peranan mereka sebagai alat sebaran am terpantas, sudah pasti kemakmuran dan keharmonian masyarakat sukar dikekalkan dalam anggota masyarakat di negara kita. Cara yang seterusnya ialah kerajaan. Kerajaan juga memainkan peranan yang sangat penting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum di negara kita. Kerajaan haruslah memainkan peranan yang betul, jujur dan amanah supaya masyarakat boleh hidup dengan aman dan damai. Slide yang seterusnya ialah cabaran mengekalkan keharmonian kaum di Malaysia. Terdapat beberapa cabaran yang dihadapi kerajaan bagi menjaminkan keharmonian kaum. Cabaran pertama ialah teknologi. Teknologi hari ini juga merupakan cabaran dalam mengekalkan keharmonian kaum. Kemudahan media massa dan sosial yang semakin laju dan pantas dalam mencapai ke sesuatu teks atau video yang telah menunjukkan sisi negatifnya. Penyebaran fitnah dan berita palsu semakin menular, terutamanya apabila isu tersebut menyentuh sensitiviti perkauman dan agama. Pihak berkuasa wajar menguatkuasakan undang-undang kepada pelaku yang mencetuskan isu atau sesuatu perkara yang mampu menggolakkan keharmonian antara. Cabaran yang kedua ialah dari segi sosial golongan muda, di mana sistem pendidikan yang diasingkan mengikut kaum telah wujud dan meninggalkan kesan yang kurang baik. Pengenalan sistem sekolah vernakular yang mengikuti kaum telah menjadikan hubungan masyarakat semakin renggang. Selain itu, masih ramai rakyat yang merupakan warga negara Malaysia tidak fasih untuk bertutur dalam bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Justru itu, mewujudkan satu sahaja aliran dalam sistem pendidikan negara serta penekanan terhadap penggunaan bahasa kebangsaan dapat menyelesaikan
masalah keharmonian kaum yang semakin membelenggu masyarakat. Cabaran yang lain ialah dari segi politik negara. Perbezaan parti politik di Malaysia berasaskan perkauman telah menyukarkan keharmonian antara kaum. Oleh itu, bagi menggerakkan negara ke arah kemajuan yang berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara yang lain, ahli politik perlu terbuka dan berfikiran matang. Tidak dapat dinafikan bahawa fahaman parti politik merupakan salah satu cabaran untuk mengekalkan keharmonian kaum di negara ini. Sekiranya rakyat dan pemimpin negara dapat mengatasi cabaran ini, pasti keharmonian antara kaum akan menjalin erat dan sejahtera. Kesimpulannya ialah semua pihak harus bertanggungjawab untuk memastikan keharmonian kaum di Malaysia supaya terus terpelihara dan kekal. Bagi mengelakkan sebarang isu perkauman ditimbulkan, adalah penting untuk semua individu mengelakkan daripada mengeluarkan sebarang kenyataan yang berbau perkauman. Jadi, fenomena saling menghina antara kaum juga perlu dihapuskan supaya tidak ada sebarang salah faham akan timbul. Semua pihak perlu tahu dan sedar di mana segala usaha bagi mencapai keharmonian adalah tanggungjawab semua supaya negara kita tidak lagi dijajah oleh kuasa asing. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Nama saya Nurisa dan pada hari ini saya akan membentangkan mengenai kaum yang ada di Malaysia. Seperti kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang terkenal dengan pelbagai kaum, budaya dan juga agama. Di samping itu, terdapat lebih daripada 80 kaum yang ada di negara Malaysia dan antaranya adalah kaum Melayu, Cina, India, Kadasan Dusun, Melanau dan lain-lain. Kaum Melayu, Cina dan India merupakan 3 kaum yang terbesar di Malaysia. Manakala di Malaysia Timur pula iaitu negeri Sabah dan Sarawak mempunyai pelbagai kaum dan antaranya yang dapat dijumpai di Sabah dan Sarawak adalah kaum Iban, Kadasan Dusun, Babanyonya, Melanau, Kenyah, Kayan dan pelbagai lagi. Walaupun negara Malaysia diduduki oleh pelbagai masyarakat yang berbeza budaya, bangsa dan juga agama, ia tidak pernah untuk menghalang masyarakat untuk tinggal dalam sebuah negara yang aman dan sejahtera. Oleh itu, negara Malaysia juga tidak lari daripada menghadapi cabaran bagi membentuk perpaduan antara kaum di negara tersebut. Terdapat pelbagai proses usaha yang telah dilakukan oleh Kerajaan Malaysia untuk memastikan kesejahteraan dan perpaduan serta pemahaman kaum dapat dikekalkan dalam kalangan masyarakat. Antara satu proses bagi mengatasi cabaran tersebut adalah negara Malaysia telah menjadikan perpaduan nasional sebagai misi penting dalam mengekalkan nilai perpaduan dalam masyarakat. Perpaduan nasional merupakan satu komparatif di mana ia mampu mengubah wajah masyarakat majmuk. Nilai asas yang penting dalam perpaduan nasional ialah keadilan, penerimaan dan toleransi. Seterusnya saya akan menceritakan 5 kaum yang dapat dijumpai di negara Malaysia. Kaum yang pertama adalah kaum Melayu. Kaum Melayu merupakan kumpulan etnik yang terbesar di Malaysia. Pada zaman dahulu, kaum Melayu terkenal dengan cara hidup mereka yang banyak melakukan aktiviti perdagangan dan juga pelayaran. Oleh itu, bagi kumpulan kaum Melayu telah banyak meluas ke Sumatera dan juga semenanjung tanah Melayu. Seterusnya adalah bagi agama yang dianuti oleh kaum Melayu adalah agama Islam.
Tetapi pada abad yang ke-15, kaum Melayu sangat pengaruhi oleh kaum Hindu India secara historis dan sebahagian daripada kaum Melayu merupakan beragama Hindu. Selain daripada itu, pengaruh kaum India, kaum Melayu juga dipengaruhi oleh budaya di negara lain seperti Thailand, Jawa dan Sumatera. Bagi bahasa yang ditutur oleh kaum Melayu adalah bahasa Melayu. Entiti Melayu telah wujud sejak abad ke-2 Masihi, iaitu seperti nama yang dicatatkan oleh Ptolemy yang menyebut Melayu Kulon. Seterusnya adalah jenis-jenis kaum yang terdapat di Malaysia. Bagi kaum Melayu, terdapat 3 jenis kaum Melayu iaitu anak jati, anak dagang dan peranakan. Anak jati merupakan satu istilah di mana sekumpulan kaum Melayu yang merupakan penduduk pribumi Malaysia. Kaum ini merupakan masyarakat Melayu yang merangkumi suku-suku pribumi di seluruh Malaysia. Yang kedua adalah anak dagang pula, merujuk kepada mana-mana nenek moyang mereka, iaitu orang Melayu di Malaysia yang dahulunya berasal daripada Kepulauan Indonesia dan selatan Thailand. Kumpulan anak dagang ini terdiri daripada pelbagai rumpun bangsa dan mempunyai berpuluh-puluh masyarakat yang berbeza seperti masyarakat Aceh, Bajau, Bugis, Minangkabau, Patani dan lain-lain. Yang terakhir merupakan peranakan, di mana ia merupakan sebuah masyarakat terkenal dengan perkahwinan campur. Oleh itu, kumpulan peranakan merupakan istilah di mana orang Melayu Malaysia berkahwin dengan bangsa asing dari luar Asia Tenggara. Daripada hasil perkahwinan tersebut, maka wujudnya peranakan Arab, peranakan Cina, peranakan Siam, Jawi Pekan, Mama India dan lain-lain. Seterusnya adalah setiap kaum mempunyai kelebihan mereka yang tersendiri dan begitu jugalah kaum Melayu. Antara contohnya, kelebihan kaum Melayu yang dapat kita lihat adalah dari seni budaya mereka. Kaum Melayu kaya dengan warisan seni budaya dari segi seni bina, seni tapak dan seni pertunjukan. Saya akan memberi contoh dalam seni bina. Kaum Melayu terkenal dengan seni bina rumah yang sangat unik, di mana ia mempunyai berbagai ragam motif ukuran dan reka bentuk binaan. Selain itu, setiap bentuk dan binaan mempunyai maksudnya yang tersendiri. Contohnya, kaum Melayu membina pintu rumah mereka rendah. Ini adalah melambangkan kepada adab sopan santun dan menghormati tuan rumah, di mana setiap orang yang memasuki rumah akan menundukkan kepala bagi mengelakkan terhantuk. Kaum yang seterusnya adalah kaum Cina. Kaum Cina merupakan satu daripada kaum yang terbesar di Malaysia. Kaum ini merupakan kedua terbesar di Malaysia selepas kaum Melayu. Kaum Melayu yang berhijrah ke Malaysia atau dilahirkan di negara Malaysia dikenali sebagai Han Chinese. Perkembangan kaum Cina di Malaysia mempunyai 3 gelombang. Gelombang yang pertama dikenali sebagai perikatan strategik, di mana Laksamana Cheng Ho yang telah tiba di Tanah Melayu pada tahun 1371 sehingga tahun 1435, di mana tujuan beliau adalah untuk mengaturkan perkahwinan politik kepada Hang Dipo dan Sultan Melaka. Bagi gelombang yang kedua adalah dikenali sebagai demi mencari masa depan yang lebih baik. Masyarakat telah berhijrah ke Tanah Melayu pada ketika itu adalah kerana negara China sedang berhadapan dengan peperangan iaitu Perang Candu dan juga Perang Saudara di antara Parti Komunis dengan Parti Nasionalis. Kebanyakan masyarakat Cina yang datang ke British Malaya pada ketika itu adalah masyarakat yang berasal daripada wilayah Fujian dan Guangdong.
Gelombang yang terakhir adalah gelombang ketiga yang dikenali sebagai pasangan berbangsa asing. Pada gelombang ini, masyarakat yang datang ke Malaysia kebanyakan adalah pasangan Cina yang berasal daripada bahagian utara China dan bertutur dalam dialek Mandarin. Bagi agama Cina di Malaysia pula, kebanyakan mereka mengamalkan pemujaan leluhur, Buddhism, Mahayan dan juga Kristian. Bagi bahasa yang ditutur oleh mereka pula adalah dialek Hokkien, Cantonese, Hakka dan Tiochi. Di Malaysia, kaum Cina mempunyai banyak keturunan yang berbeza. Keturunan Cina yang selalu dijumpai di Malaysia adalah keturunan Min, Yuan, Hakka dan Tiochi. Bagi keturunan Min, masyarakat Cina ini dapat dijumpai di Georgetown dan juga bahagian Kuching Sarawak. Di Kuala Lumpur pula, kebanyakan masyarakat Cina di sana adalah berketurunan Yuan. Manakala di Kota Kinabalu, Sabah, kaum Cina ini adalah berketurunan Hakka dan keturunan Tiochi pula dapat dijumpai di Johor Bahru. Akhir sekali, kelebihan bagi kaum Cina adalah dalam seni bina tradisi, di mana sebuah bangunan tradisional yang dibina oleh mereka ini mengamalkan simetri dan keseimbangan bangunan. Bagi membina bangunan tradisional ini, mereka juga mementingkan tata tingkat, di mana ia adalah tunjukkan dengan peletakan sesebuah bangunan dan kedudukan pintu. Di samping itu, masyarakat Cina juga mematuhi konsep kosmologi Cina seperti Feng Shui dan Teosim. Bagi kaum yang ketiga adalah kaum India. Kaum India merupakan kaum yang ketiga terbesar di Malaysia, di mana kaum ini telah berhijrah ke Tanah Melayu dari India Selatan sejak 2000 tahun yang lalu. Pada ketika itu, kaum India merupakan pedagang-pedagang yang datang ke Tanah Melayu untuk menjadi duta kepada tamadun yang menjual barang yang sukar didapati di negara-negara lain. Selain daripada itu, kedatangan kaum India ke Tanah Melayu juga bukan merupakan sesuatu yang berlaku secara spontan. Terdapat kaum India yang berhijrah ke Tanah Melayu adalah disebabkan tawaran untuk bekerja. Contohnya seperti kerja buruh di kawasan peladangan atau mana-mana projek kerajaan. Seterusnya adalah agama yang dianuti oleh kaum India adalah agama Hindu. Bagi agama Hindu, terdapat 5 jenis kepercayaan yang dianuti oleh mereka. Kepercayaan ini disebut dalam Pancharata, manakala kepercayaan yang pertama adalah Widahitawa, di mana masyarakat kaum India percaya bahawa Tuhan yang Maha Esa dan segala aspeknya. Kepercayaan kedua adalah Atmatawa, di mana ia bermaksud mereka percaya bahawa adanya jiwa dalam setiap makhluk. Seterusnya adalah kepercayaan ketiga merupakan Karampala Tawa. Bagi kaum India, mereka percaya bahawa setiap perbuatan yang dilakukan, tidak kira baik atau jahat, akan adanya hukuman sebab dan akibatnya. Kepercayaan yang keempat merupakan Purnabhetawa, di mana kaum India percaya bahawa adanya proses kelahiran semula. Dan kepercayaan yang terakhir adalah bagi kaum India, di mana mereka percaya bahawa bahagian tertinggi merupakan tujuan akhir manusia dan ia dipanggil sebagai Moksha Tawa. Bagi bahasa yang digunakan oleh kaum India merupakan bahasa Tamil, kerana kebanyakan kaum India yang berhijrah ke Tanah Melayu merupakan masyarakat daripada selatan India. Antara jenis-jenis kaum India di Malaysia adalah Tamil Nidul, Malay iaitu dari Kerala dan Malabar, Telugu iaitu dari Andhra Pradesh, Sikh dari Punjab, Tamil Chitar dari Tamil Nadu dan yang terakhir adalah Gujarati dari India Utara daripada Tamil
Nidu. Malaysia, kelebihan kaum India adalah di mana kaum ini banyak memberikan sumbangan besar kepada negara Malaysia, iaitu khususnya dalam erti kemerdekaan negara. Seperti yang kita dapat tahu, kalangan kaum India ini telah berjaya dalam pelbagai bidang kerjaya profesional seperti doktor, pensyarah dan juga peguam. Dengan kejayaan mereka ini juga telah membantu menyumbangkan kepada pembangunan negara. Yang terakhir adalah kaum India juga sama seperti kaum-kaum yang lain di mana mereka juga kaya dengan kebudayaan mereka. Kaum India juga masih mengekalkan budaya mereka sehingga hari ini, seperti kaum India masih menyapa satu sama lain dengan sebutan Vanakkam, di mana ia merupakan salah satu tanda hormat mereka terhadap orang lain. Seterusnya adalah kaum Iban. Kaum Iban merupakan sebuah kaum yang terbesar di Sarawak, di mana lebih daripada 50% dari jumlah penduduk di Sarawak adalah kaum Iban. Kalangan warga Inggeris dahulunya menggelar kaum Iban ini sebagai Si Dayak, di mana gelaran tersebut diberikan kerana kaum Iban dahulu dikenali sebagai pelayar yang handal dan juga sebagai lanun. Ketika masyarakat Kapuas berhijrah ke Sarawak, mereka telah bergerak dalam dua kumpulan, di mana kedua-dua kumpulan tersebut menggunakan jalan yang berbeza. Kedua-dua kumpulan ini diketuai oleh Gelungan dan Langkup. Laluan sungai utama ke arah utara ke timur merupakan laluan bagi kumpulan Kapaus berhijrah ke Sarawak. Pada hari ini, selain daripada negeri Sarawak, kaum Iban juga dapat dijumpai di negeri Sabah dan juga Semenanjung. Seterusnya adalah kaum Iban melakukan aktiviti ekonomi sara diri seperti menanam padi, memburu binatang dan menangkap ikan, di mana kaum ini menggunakan kaedah tradisi mereka yang tersendiri. Kegiatan utama bagi kaum wanita Iban adalah melakukan penenunan kain puak selepas mereka selesai melakukan kerja menuai padi. Dahulunya, bagi kepercayaan dan agama bagi kaum Iban adalah anisme, di mana kaum Iban mempamerkan tengkorak-tengkorak di rumah panjang mereka yang telah merupakan tengkorak musuh yang dipenggal oleh mereka sendiri. Tetapi pada hari ini, kebanyakan kaum Iban telah menganuti agama Kristian. Bagi bahasa yang digunakan oleh kaum Iban adalah bahasa Iban. Kaum Iban juga mempunyai banyak suku-suku kaum yang tersendiri, dan antaranya adalah suku kaum Subuyau, suku Balau, suku Remun, suku Iban Bugau, suku Iban Dau dan banyak lain lagi. Selain daripada itu, suku kaum Iban di Sabah pula dikenali sebagai suku kaum Merotai. Di samping itu, negara Malaysia terkenal dengan suku kaum Iban peranakan, di mana ia terhasil daripada perkahwinan antara kaum Iban dengan kaum-kaum yang lain. Jika kita menceritakan mengenai kaum Iban kepada kaum-kaum yang lain, perkara yang pertama yang difikirkan oleh mereka adalah kegagahan kaum Iban. Kaum Iban merupakan sebuah masyarakat yang sangat berani. Dan pada zaman dahulu, kaum Iban dikenali sebagai headhunter. Ini adalah disebabkan bahawa kaum Iban mempunyai keberanian yang sangat ditakuti oleh orang lain. Kerana kaum ini berani untuk memenggal kepala manusia atau musuh bagi sesiapa sahaja yang mencerobohi kaum Sarawak. Kerana kaum ini mempunyai semangat keberanian untuk memenggal kepala manusia atau musuh bagi sesiapa sahaja yang mencerobohi kawasan Sarawak. Selain itu, masyarakat Iban juga mempunyai prinsip hidup mereka yang tersendiri, iaitu agik ngidup, agik ngelaban. Prinsip itu bermaksud selagi mereka hidup, selagi itulah mereka masih berjuang. Kaum yang terakhir ada untuk pembentangan ini adalah kaum Baba dan Nyonya, di mana kaum ini merupakan kaum minoriti di Malaysia.
Kaum ini mula wujud di tanah Melayu ketika zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, iaitu sejak 600 tahun yang lalu. Kaum ini merupakan golongan kaum Cina yang terdapat di negeri-negeri Selat dan Tanah Melayu, khususnya di negeri Melaka. Kaum baba dan nyonya telah berhijrah ke Tanah Melayu adalah untuk melakukan aktiviti berdagang dan kemudiannya berkahwin dengan orang Melayu di Tanah Melayu. Selain itu, kaum ini telah menggelarkan diri mereka sebagai baba adalah kerana kebudayaan mereka juga mempunyai campuran warisan tradisi Cina dan juga telah pengaruh dengan kebudayaan Melayu. Dahulunya, kepercayaan dan agama yang dianuti oleh kaum baba dan nyonya adalah Buddha. Tetapi pada hari ini, kebanyakan kaum ini telah memeluk agama lain seperti agama Kristian. Namun, masih ada sebahagian daripada kaum bapa dan nyonya masih mengekalkan agama dan tradisi Cina dan Buddha. Bagi bahasa pula, kaum dan bapa nyonya menggunakan bahasa Hokkien. Di samping itu, mereka juga fasih dengan bahasa Melayu, iaitu kaum bapa nyonya yang berada di Melaka. Kelebihan bagi kaum ini adalah mereka sangat handal dalam aktiviti berniaga. Kaum lelaki, baba dan nyonya akan melakukan perniagaan dengan meniaga barang-barangan yang dibawa dari negara Cina dan akan dijualkan dengan masyarakat di Tanah Melayu. Akhir sekali, kelebihan kaum baba dan nyonya juga lebih dikenali dalam kesenian mereka. Salah satu hasil seni buatan tangan 100% oleh kaum ini adalah pembuatan kasut manik, di mana ia disulam dengan halus dengan manik-manik yang berbagai warna dan ia sangat unik. Kasut manik muka merupakan nama yang dikenali oleh masyarakat di Tanah Melayu dan telah dijual oleh kaum ini. Selain itu, kasut manik ini juga dijadikan kasut tradisi oleh kaum baba dan nyonya dan sering digunakan oleh mereka sekiranya mempunyai perayaan atau acara yang istimewa. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, budaya dan keharmonian negara dapat dikenali sekiranya semua rakyat Malaysia yang berbilang kaum dapat mengutamakan hubungan dan pemahaman yang baik. Jadi, kami berharap agar semua rakyat Malaysia dapat memajukan negara dan mencapai keharmonian bersama-sama tanpa menilai perbezaan agama, kaum, budaya dan latar belakang. Sekian, terima kasih.